Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ini. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Alright, hari ini saya nak kongsi sikit pasal method acting. Method acting bukan apa, sekarang ni banyak sangatlah kita dengar yang apa, kalau pelakon tu macam deep sikit ke, macam bila dia bawa karakter tu macam menjadi kan, kita kata oh dia pelakon method actor. Apa tu method acting? Jadi hari ni kita cuba gali, kita cuba cari apa tu method acting sebenarnya, yang selalu orang duk guna pakai lah, method, pelakon method lah. Okey, satu nama yang kita tak boleh tinggalkan lah, memang tak boleh tinggalkan lah, nama ni adalah Stanislavski. Nama penuh dia Konstantin Sergeyevich Stanislavski, orang Rusia. Susah sikit sebut nama dia, Stanislavski. Jadi Stanislavski ni dia seorang pelakon dan juga pengarah teater. Pelakon pada masa tu lah, dia kira macam pelakon berkarakter actor yang sangat baik, yang sangat bagus pada tu. Tapi awal-awal tu dia start amateur dulu. Dia tak terus buat secara pro. Dia buat secara berlakon dan pengarah secara amateur dulu. Sebab masa dia start buat teater tu, family dia tak restu lah. Mak bapak dia macam tak agree dia nak main teater dan nak berlakon ni. Jadi dia buat senyap-senyap. Jadi nama Stanislavski tu pun sebenarnya nama stage name dia, sebab dia tak nak bagi mak bapak dia tahu dia pakai nama samaran. Dia juga refuse nak masuk belajar ke universiti untuk teruskan perniagaan keluarga dia. Dia decide untuk nak buat teater lah. Jadi dia tak masuk universiti, tapi dia masuk art school. Dia masuk Moscow Theatre School. Masa tu dalam 1884 macam tu, dia masuk Moscow Theatre School. Tapi dia belajar hanya berapa sebulan 2 je dia belajar. Lepas tu dia keluar, dia berhenti sebab dia rasa macam tak sesuai dengan jiwa dia masa tu. Sebab dia ada banyak benda yang sebelum ni dia dah buat teater, dia dah berlakon secara amateur tu, dia dah buat note semua, dia catat note apa problemnya, apa ni. So dia macam buat kajian terhadap diri dia, tubuh dia, mental, fizikal dia. So lepas dia kecewa tu, dia bagi dia sendiri universiti dia adalah dekat Mali Theatre. Mali Theatre diasaskan oleh Pushkin, Gogol, antaranya lah. Dia ada 3 orang, seorang lagi tak ingat apa nama dia. Diasaskan oleh orang dan dia belajar dengan dia orang. Sebab pendekatan yang digunakan oleh theatre company ni adalah dia panggil psychological realism, yang mana semua benda banyak lakonan tu harus centernya harus datang dari dalam, banyak dengan emotion, benda-benda. Sebab sebelum ni banyak lakonan sebelum ni yang lebih klasikal, macam Shakespeare punya lakonan apa semua yang lebih stylized, lebih besar. Jadi dia jumpa satu teknik yang dia rasa ada sebagai pelakon macam
ada katarsis lah, penyucian jiwa tu ada, kepuasan ada bila bawa otak tu, tak rasa macam berlakon, rasa macam jadi dia tubuhkan pula Moscow Art Theatre, MAT, Moscow Art Theatre. Masa dia tubuhkan Moscow Art Theatre, dia kembangkan ilmu dia ni melalui bila dia mengarah, dia menggunakan teknik yang dia ambil ni, yang mana dia panggil the system. Bila kita sebut the system pula, kita tak boleh tinggalkan satu nama lagi yang mempengaruhi Stanislavski untuk buat the system, iaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud ni dia seorang ahli psikologi yang merawat pesakit dia menggunakan kaedah psychoanalysis. Yang mana doktor psikologi ni dengan patient dia, pesakit dia akan duduk dan borak-borak cerita. So, doktor akan motivate pesakit dia untuk cerita, keluarkan apa yang ada dalam diri dia. Sebab Sigmund Freud ni percaya dalam psychoanalysis ni, dia percaya bahawa kita ni, semua manusia ni, yang nampak luaran ni hanya berapa persennya, mungkin dalam 30% ni, macam tu je, yang 70% lagi tak nampak, yang kat bawah. Teori iceberg teori, yang nampak tu sikit je, 30% je nampak, yang tak nampak tu lagi banyak. Maknanya yang kat dalam diri kita tu lagi banyak benda-benda yang kita kita tolak masuk ke dalam, kerana kita tak nak orang ramai nampak. Maknanya benda macam dia kenakan eat ego super ego kan. Jadi itu kendak, super ego ni benda yang menghalang, macam budaya, agama, apa semua yang menghalang kita menunjukkan ego kita untuk jadi dia menghalang benda ni. Semua orang ada keinginan, contoh macam keinginan untuk membunuh, kata kan, semua orang ada keinginan, tapi sebab ada undang-undang, ada polis, ada ini super ego yang menghalang kita untuk membunuh. Jadi semua kita simpan perasaan tu. Banyak lagi lah, banyak lagi, bukan bunuh je, tapi banyak lagi benda-benda yang kita rasa society tak boleh terima, and then kita tolak masuk ke dalam diri kita. Jadi kita kita kat luar kita macam ni, tapi sebenarnya dalam ada banyak lagi benda dekat dalam diri kita. Jadi Stanislavski ambil benda ni juga untuk bila dia bangunkan the system ni, dia gunakan ini juga. Dia gunakan teknik psychoanalysis ni juga apabila dia bekerja dengan pelakon-pelakon dia apa semua. Antara dalam the system tu ada dipanggil nama inside out. Inside out ni macam psychoanalysis lah, dia daripada dalam dibawa keluar, rasa tu yang dari dalam dia dibawa inside out. Ada banyak lagi, dia ada outside in, dia ada emotional recall, dia ada emotional truth, truthful, magic if, banyak lagi benda-benda yang dia ada dalam the system. Ada dalam buku yang dia tulis, An Actor Prepare. Dalam buku tu dia ada tunjuk macam mana persiapan seorang aktor. Ada dalam bahasa Melayu juga buku tu yang diterjemahkan, rasa dalam bahasa Indonesia kot, persiapan seorang aktor, itu namanya. Jadi dia dah dia bangunkan the system ni melalui Moscow Art Theatre. Maka dia bekerja dengan pelakon-pelakon. Dalam the system ni bukan itu aja, dia menuntut latihan rehearsal yang panjang. Dia juga menuntut benda yang discussion antara aktor dan director. Maknanya pelakon macam Stanislavski, bila dia habis rehearsal, dia akan duduk, dia akan bercakap dengan aktor dia, macam seorang doktor psychoanalysis bercakap dengan aktor, cakap dengan aktor dia untuk bagi motivation kepada pelakon-pelakon ni untuk keluarkan dalam diri dia.
Kadang-kadang orang tu jadi macam contoh, dia bawa watak pembunuh, dia tak pernah membunuh, tak ada benda ni, tapi dia percaya bahawa semua sifat-sifat tu ada pada setiap manusia, cuma dia tunjuk atau tak, jadi dibawa keluarkan. Dia bantu pelakon ni untuk keluarkan rasa itu, karakter itu, watak itu. Jadi macam tu dia bekerja aktor dia apa semua. Tapi waktu tu belum ada lagi istilah method acting, dia panggil the system, Stanislavski system. So lepas tu Moscow Art Theatre ada buat road tour ke US, pada tahun 1923. Ada tour keliling US. Pada masa dia orang buat show kat sana, memang dapat sambutan best, sebab semua pelakon-pelakon dia performance dia sangat real, nampak real, emosi dia sangat real, lakonan dia sangat real. Antara penonton yang pergi menonton pementasan tu adalah Lee Strasberg. Lee Strasberg ni dia Polish, orang Poland, kelahiran Poland, warga Amerika. Dia seorang theater director juga. So dia pergi, and dia macam dia sangat teruja, dia sangat kagum, sebab bila dia tengok persembahan tu, semua orang energinya sama, pelakon-pelakonnya pun macam daripada main sampai ke apa yang watak kecil pun semua orang kata sama. Performance tak ada yang macam ini bagus, tak ada, solid. Sebab dalam the system juga menekankan ensemble work, kerja dalam satu kumpulan. Dan kat US tak ada benda macam tu. Maknanya dia rasa macam level US ni masih jauh ke bawah lah. So dia tengok macam sangat kagum dengan benda ni, membuatkan Lee Strasberg. Lepas tu dia pergi belajar dengan anak murid Stanislavski. Dia belajar yang dipanggil Stanislavski system, pergi belajar sistem ni daripada itu. And then dia balik, and then dia sesuaikan balik, and then dia berkenalkan sebagai method acting. Waktu dia tubuhkan the actor studio, actor studio, dia tubuh actor studio kat ni, and then dia gunakan teknik ini diajar kepada pelakon-pelakon skrin, pelakon-pelakon filem. Sebab pelakon-pelakon filem kaedah ini, teknik ini, method ini sangat sesuai untuk pelakon-pelakon skrin. Bukan tak boleh guna untuk stage, boleh, tapi dalam method acting pun dekat ujung-ujung hayat Stanislavski pun dia kata ada benda yang masih tak complete dalam ni. Maknanya sebab dia mesti mendapat masalah-masalah dalam bila menggunakan teknik ni ketika dia berlakon. Maknanya bila dia berlakon tu, dia masih dapat rasa kejujuran tu tak datang. Sebab dalam the system ni, apa benda semua datang dari dalam, dari kehendak, intention kita untuk bergerak. Jadi kalau kita tak ada rasa nak bergerak, contohnya, kita tak akan bergerak. Jadi susahlah bila nak main ikut rasa pelakon tu saja. Jadi nak kena ada juga bantuan lain, fizikal lain untuk menggerakkan pelakon itu kan. Tapi untuk skrin dia nampak lebih sesuai untuk digunakan untuk skrip. Jadi masa itu banyak pelakon-pelakon Hollywood pergi belajar, antaranya macam Al Pacino, De Niro, Paul Newman, Morgan Freeman pula, bukan Morgan Freeman, Marlon Brando, James Dean, Marilyn Monroe. Pada ketika tu kan ramai dia orang datang, dan sampai sekarang memang maknanya actor studio memang terkenal lah kat US. Pelakon-pelakon Hollywood semua akan pergi belajar method acting ni. Jadi dari situlah timbulnya method acting. Bukannya pelakon tu deep ya, kita kata dia method acting. Method acting maksudnya teknik yang kena belajar, kena apply kan benda tu, baru kita boleh kata method acting. Kalau kat US tu untuk claim kata dia method acting tu mesti ada CJ daripada actor studio, maknanya mesti ada CJ daripada cikgu mengatakan kita
kita ni kena pergi belajar lah, belajar dan diiktiraf sebagai method actor. Maknanya itu adalah apa itu method acting yang kita bincangkan pada hari ini. Kesimpulan dia kat sini adalah untuk menjadi seorang pelakon yang bagus tu, kita betul kita kena belajar, tapi at the same time kita kena kaji diri kita sendiri. Sebab macam Stan Rafki, awalnya dia buat ni bukan sebab dia nak buat benda ni untuk menjadikan buku ke, untuk mengajar, tak, dia buat untuk diri dia sendiri. The sistem yang dia create tu untuk diri dia bekerja sendiri. Eksperimennya adalah diri dia sendiri, tubuhnya, untuk dia, mentalnya, fizikalnya. Dia bereksperimen dengan diri dia sendiri untuk mencari apa kelemahannya. Dan saya juga percaya bahawa setiap pelakon akan ada cara dia sendiri untuk mencari di mana kelemahannya, apa masalahnya, bagaimana nak improve-nya lagi benda ni, macam mana nak cari benda ni. Kena ada persoalan-persoalan ni untuk dia untuk dia mengemaskan lagi teknik lakonan dia, persembahan dia. Jadi itu saja perkongsian untuk hari ini. Jadi lepas ni kita jangan mudah sangat untuk claim kita ni method actor ataupun untuk claim orang itu method actor. Jadi kita dah tahu dah. Itu sajalah perkongsian hari ini. Harap boleh bermanfaat, dan kita jumpa lagi di masa di video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, share, like dan tekan butang loceng. Terima kasih. Jumpa lagi untuk topik-topik yang lain. Assalamualaikum.